Selamat datang ke Peachtree Morning Show dari DCI. Cara bijak untuk mula hari anda. Selamat menonton. Hai kalian semua, selamat datang ke Peachtree Cafe Morning Show. Saya Aaron dan ini Nick dan Emily. Kami di sini bersama Casey Michael. Kami sangat gembira berada di pagi ini. Terima kasih kerana menjemput kami. Sebelum menjawab soalan hari ini, selamat menjamu sarapan pagi anda. Dan hari ini kami akan menjawab soalan dari New Zealand, dari Joy. Biar saya tunjukkannya sekarang. Hai, saya Joy dari Hong Kong. Kami kini di New Zealand. Saya ada komitmen yang tinggi untuk membantu dunia menjadi lebih baik. Baru-baru ni saya bermasalah nak siapkan projek-projek. Selalu kesuntukan masa dan tak dapat habiskannya. Saya nak tahu cara menanam benih untuk dapat visi yang jelas untuk projek saya, bertenaga untuk melakukan mereka, berfokus agar tumpu berterusan supaya projek-projek selesai dan berjaya. Terima kasih. Itu soalan yang hebat. Ya, itu soalan yang bagus yang untuk kami jawab. Terima kasih Joy. Baiklah, saya akan bukakan kepada kalian berdua dulu apa idea-idea anda. Nick, apakah pendapat anda? Beberapa perkara yang ditanya seperti benih-benih untuk habiskan projek-projek. Nak ada lebih masa kerana kesuntukan masa. Saya ni juga kesuntukan masa. Bagaimana pula dengan anda, Casey Michael? Nick, teruskan. Dia sebut tentang kegairahan, penyempurnaan visi yang jelas untuk projek berjaya. Jadi saya rasa banyaknya perkara-perkara yang perlu dilakukan dan mungkin juga ada halangan untuk siapkan projek-projek itu. Bagi saya, saya ada satu kegemaran yang pernah saya bincangkan di Peachtree Cafe sebelum ni. Teori saya ialah jika anda ada banyak projek, lagi banyak yang anda boleh siapkan. Kerana jika saya hanya ada satu projek saja, sepanjang hari saya rasa malas dan tak mau buat apa-apa. Jadi agak menakjubkan, contohnya jika saya ada sepanjang hari untuk siapkan satu perkara yang hanya perlu 1 jam, dia amat sukar untuk saya lakukan. Tapi jika saya ada 3 atau 10 perkara yang perlu dibuat, maka saya rasa lebih mudah kerana tertekan. Saya rasa saya bekerja dengan lebih baik bila rasa tertekan. Itu satu-satunya perkara. Yang lain satu ialah jika anda beri keutamaan kepada apa yang penting, membantu orang secara automatiknya, kamar-kamar akan bantu anda siapkan mereka. Jadi, bila anda pilih projek, tumpukan kepada projek-projek yang boleh membantu lebih ramai orang. Ia lebih mudah untuk dilakukan kerana anda tak mahu orang rasa kecewa jika anda tak siapkan kerja itu. Ini merupakan tekanan yang baik yang membantu anda siapkan kerja-kerja. Jadi, pilihlah projek-projek yang paling berfaedah untuk orang ramai dan siapkan itu dulu. Itu pendapat. Apakah pendapat anda? Ya, itu idea yang bagus. Ia boleh dikaitkan kepada permulaan soalan tu. Dia berkata bahawa dia benar-benar mahu membantu dunia agar menjadi lebih bagus. Jadi, saya rasa ia boleh dihubungkan dengan motivasi di sebaliknya. Ia menjadikan apa yang kita buat lebih berkuasa. Mungkin motivasi yang kuat juga boleh mengurangkan halangan seperti menjadikan ia lebih kecil. Dan betul-betullah meditasi kopi pada motivasi anda tu. Apa yang anda fikir, Nicholas? Saya nak katakan sesuatu yang sama dengan Aaron. Oleh kerana anda melakukan untuk orang ramai, mungkin halangan boleh dielakkan. Anda akan dapat cari masa untuk siapkan kerja-kerja tu. Ayah saya pernah berkata, jika anda mahu sesuatu disiapkan,
berikanlah kepada mereka yang sangat sibuk. Geshe Michael ada sebut tadi kan, ya, anda sebut tentang beri keutamaan kepada projek-projek yang membantu orang ramai. Apa yang saya pelajari dari anda, Geshe Michael, ialah jika anda kesuntukan masa untuk selesaikan projek, anda mesti lawan dengan kecenderungan tak mau beri masa kepada orang lain dan buat yang sebalik ni. Saya sering buat gitu dan beri keutamaan membantu orang lain dulu dalam projek mereka dan merealisasikan impian mereka. Kini di Amerika Syarikat, jika anda pergi ke kedai runcit, apa yang anda tak dapat ialah kertas tandas. Bagi kami yang dibesarkan di Amerika, ini perasaan yang agak pelik untuk lihat langsung tiada kertas tandas di kedai. Nasib baik saya pernah berada di India banyak tahun, jadi saya ada pilihan lain. Saya fikir masa anda juga seperti kertas tandas. Buat masa ni di Amerika, perkara yang terbaik yang anda boleh buat ialah bagi orang lain kertas tandas tanpa diminta oleh mereka. Korbankan kertas tandas anda untuk orang lain. Anda kata macam ni lah. Hey, anda perlukan kertas tandas? Dan mereka kata, maksudnya ya. Anda katalah, saya ada extra. Saya ada beli sebelum virus dan saya boleh bagi anda. Dan kemudian pergi dapatkan kertas tandas terakhir yang anda ada dan bagi kat mereka lah. Dengan situasi ni, saya rasa kertas-kertas tandas ni boleh tahan sangat lama. Ya, sehari selepas tu ada orang bagi banyak kertas tandas kepada saya. Saya fikir masa anda juga seperti kertas tandas. Jika anda seperti Nick dan Aaron, anda sangat sibuk dan masih ada sikit masa untuk bagi kepada orang lain. Dan kemudian tiba-tiba ada orang datang tolong projek anda. Ada sesuatu yang aneh akan berlaku. Apabila krisis berlaku seperti virus, adalah amat suka untuk berkongsi kertas-kertas tandas anda atau masa anda. Jadi pada hari yang sangat teruk dan sibuk, apabila anda berkongsi masa anda tu, buatlah kelakuan itu secara ansuran. Sebagai seorang ibu muda, saya benar-benar kesuntukan masa. Saya belajar dari Nick, suami saya. Dia sangat pintar tanam benih. Pada waktu pagi, dia bangun dan buat kopi untuk saya. Hal ini menjimatkan masa saya 5 atau 10 minit. Hal-hal yang kecil ni boleh menjadi lebih besar. Anda boleh lakukan sesuatu yang kecil sebegini untuk bantu orang lain dan dapat lebih masa. Dan dia juga bertanya tentang nak dapat visi yang jelas kan? Ya, apakah pandangan anda? Kami berbincang tentang tu juga. Visi yang tak jelas boleh jadi kerana pertama, di mana anda kurang jelas bagaimana untuk mulakan bisnes anda. Kedua, mungkin fikiran anda terganggu dan tak dapat berfikir dengan jelas. Jadi, kita perlu tahu yang mana satu dulu untuk beri fokus. Jika anda kurang jelas kerana fikiran terganggu, tengok sama ada anda bantu orang lain mempunyai minda yang jelas atau adakah anda membawa banyak gangguan kepada mereka seperti ADD dan mengelilurkan mereka dalam cara anda berfikir. Saya suka tinggalkan minda orang lain seperti atau saya fikir minda orang seperti image taksir yang jelas dalam interaksi dengan mereka.
Dan jika yang sebelah ini di mana anda tak jelas bagaimana untuk memajukan bisnes anda, kami fikir mungkin ia berkaitan dengan membantu orang lain, mencari inspirasi atau tanam benih untuk kreativiti dan ada inovasi. Jadi caranya ialah dalam model DCI ialah bergembira untuk kreativiti atau kejelasan minda orang lain tu. Dan juga boleh ambil masa mendengar orang lain, menolong mereka supaya lebih jelas atas apa yang mereka lakukan tu. Hanya perlu duduk di sana dan bersedia untuk menanam benih dengan masa yang jelas. Hanya sedia bernegar kepada orang dan menolong mereka, bercakap tentang projek mereka tu. Saya nak cakap tentang kajian Dennis. Saya tengah membantu Nick. Nick ialah pengarah Mix Nuts, kumpulan terjemahan kami dan kerja yang banyak tu. Juga satu teks setiap hari dari sekolah falsafah lama di Asia. Jadi berada dalam kelas itu sehari, mendengar idea-idea hebat 20 abad yang dulu dalam masa 4, 5, 6 jam tu, untuk saya hanya ambil masa sikit dengan membaca komentari buku The Diamond Cutter dari diamondcutterclassics.com tu. Jadi setiap pagi, jika anda seperti saya tahu itu aneh lah kerana anda sibuk dengan projek-projek besar di New Zealand. Tapi saya berpendapat bahawa New Zealand ada masalah besar lah kerana ia begitu cantik dan sukar untuk berfokus. Jadi saya nak cakap, pergi ke diamondcutterclassics.com. Kat sana terdapat 18 buku hebat. Pilih satu dan bacanya setiap pagi. Semuanya di sana percuma sahaja. Anda mungkin takkan faham 50% daripadanya, tapi dapatkan inspirasi daripada buku-buku ni hanya perlu 10 minit, 15 minit setiap pagi. Bagi saya, ia adalah inspirasi sepanjang hari. Ia membuat projek-projek saya lebih menarik. Seperti memasak makanan malam India ke Veronica. Bila saya masak tu, saya akan buka laci rempah lalu masukkan 30 jenis rempah-rempah. Jadi baca sikit dari diamondcutterclassics.com secara rawat setiap pagi. Anda akan dapat inspirasi luar biasa untuk habiskan projek-projek anda tu. Oh, itu satu ide yang cool. Apa kata ambil masa menutup mata dan bermeditasi kopi, begitu tentang guru-guru hebat dan penulis-penulis ada idea-idea yang bagus. Bergembira kerana tentang hal mereka. Ini dapat sebahagian kecil dari peratus ke kredit mereka tu kan. Ya, seperti sekarang kami bersambungan melalui Zoom, kami bersambung melalui internet. Tapi buku ialah internet zaman purba. Anda boleh duduk dengan Nagarjuna selepas Peachtree Morning Show. Anda boleh duduk dengan Nagarjuna selama 10 minit. Anda boleh duduk dengan Chandrakriti, Santi Deva. Setiap mereka merupakan tokoh minda yang menakjub dalam 1000 tahun lalu atau 500 tahun lalu. Ia jadikan projek saya mudah dikerjakan. Ya, semua projek ni membantu saya menjana visi jelas daripada benih bagus. Ya, saya nak kata jangan takut. Ada banyak projek. Saya tahu saya Buddhis. Saya sepatutnya beritahu anda jadi tenang dan jangan lakukan terlalu banyak perkara. Tapi ajaran dari kebijaksanaan tinggi purba ialah kamu sepatutnya sibuk dan cuba bantu lebih ramai orang. Tapi ajaran rendah tu, dia berkata duduk di gua, kuncikan sendiri, jangan jumpa sesiapa. Ajaran lebih tinggi kata ke Hong Kong, berada sekitar lebih ramai orang dan bantu mereka. Saya kata jangan takut projek-projek yang banyak tu.
Ya, hampir sampai, mari buat kesimpulan ringkas tentang cadangan kami. Kami mungkin saya nak mulakan ya. Saya fikir tentang masa tu. Kami rasa masa itu sangat singkat, tak cukup untuk habiskan projek-projek. Tapi benda yang bagus ialah beri masa kepada orang lain. Walaupun anda rasa tak dapat buat macam tu, tapi bagi masa untuk bantu orang lain. Saya bercakap dari pengalaman saya ada matlamat besar dan saya cuba nak capai dalam hidup saya sekarang. Seperti belajar berterjemah dengan beberapa bahasa, sambil menjalankan program, kerja-kerja banyak. Nampak seolah-olah ini sesuatu yang tak mungkin. Dan juga membantu isteri saya mulakan studio yoga. Tapi apabila melakukan semua ini, saya rasa berpeluang kerana saya lebih faham apa yang saya belajar bahasa tu, dan saya tak pernah ada. Pemahaman saya bertambah begitu banyak apabila membantu membuat studio tu. Kami juga bercakap tentang menolong seseorang yang kurang jelas agar arah mereka menjadi jelas. Kami juga apabila membuat studio yoga ni, kami cuba cari rakan kami dan cuba bantu mereka supaya mereka boleh mulakan studio yang baru ni. Emily juga membantu ya. Dia nak dalam video juga. Untuk saya hanya tentang diamondcutterinstitute.com. Berada di sana 10-15 minit setiap pagi. Jujur kata anda tak faham 50% daripada tu, tapi tertanam benih mendalam dalam minda untuk jadi lebih kreatif. Ya, semoga projek anda berjaya. Kami juga berkata tentang dalam motivasi anda untuk membantu orang. Keutamaan dengan projek yang mana lebih membantu orang lain. Ya. Ada soalan untuk esok untuk Seiji dan Nur? Ini soalan dia. Halo, Geisha. Ramai orang tak tahu tentang sistem benih ni, tapi dapat hasil. Nampaknya sebab mereka dapat hasil ialah aksi mereka secara konsisten. Cari rakan kami adalah aksi. Buat sesuatu untuk seseorang setiap minggu adalah aksi. Buat meditasi kopi juga aksi. Bagaimana tanam benih untuk aksi-aksi yang berterusan. Terima kasih. Itu Valentina dari Ukraine. Hebatnya, berjumpa esok. Terima kasih bersama kami di Peachtree Cafe Morning Show. Berjumpa lagi. Terima kasih kepada Geisha Michael kerana menjemput kami untuk menyertai ini. Terima kasih Emily juga. Bye-bye. Terima kasih menonton Peachtree Morning Show. Jumpa lagi.